Jadi OCD ni dalam bahasa Melayu kita panggil penyakit obsesif kompulsif. Ia adalah sejenis penyakit mental dan mempunyai dua komponen utama, iaitu obsesif pemikiran dan kompulsif tindakan. So jom tengok kat slide ni. Kat sini saya cakap, menurut kajian, penyakit ini lebih ramai dialami oleh lelaki berbanding wanita. So, menurut berita Astro Awani pada 25 April 2019 juga, dianggarkan antara 2.1 hingga 7.9% daripada populasi mengalami masalah ini. So, dia menjadikan ia sebagai satu kesilapan personaliti yang kerap ditemui. So, OCD ni kan, dia boleh datang dalam bermacam jenis tau, tekanan perasaan. Jadi, dia boleh menyebabkan seseorang itu mengalami tekanan dalam bentuk stres, emosional dan kebimbangan ataupun pengulangan, ataupun orang dapat rasa satu perkara itu tak berfungsi dengan baik. So now, saya nak bentangkan apa yang beza OCD dan OCPD. So, OCPD ni adalah Obsessive Compulsive Personality Disorder. So, ada beza kan? Dia ni mental health juga. Tapi yang membezakan OCD dan OCPD ni adalah maksud secara klinikal. So, mungkin persamaan dua ni dari segi pattern dan kelakuan. Tetapi hanya OCD ni boleh dikategorikan sebagai satu true obsession dan sifat pengulangan. So, OCPD ni pula kan, dia sangat fokus hampir kepada obsession untuk mencapai satu kesempurnaan tu, and also toward maintaining rules and order in the environment. So to summarize, OCD adalah anxiety disorder ni dikawal oleh pemikiran yang obses, yang boleh jadi anxiety tau. So dia akan memaksa orang tu untuk buat benda berulang kali sampai dia capai tahap lega. While OCPD adalah personality disorder ini dikawal oleh perfectionism and details. So now, bagaimana pula dengan OCD and perfectionist? So apa Afrina tahu? Semua kajian dibuat kat individu yang mengalami OCD ni, diorang facing benda yang sama. Yang mana pemikiran diorang ni kan tak pernah berhenti, sentiasa bergerak dan berputar, yang menyebabkan diorang ni kena betulkan sesuatu secara ekstrim. So, korang tahu OCD ni bukan perfectionist. So, padahal wujud tau satu perbezaan yang besar. So, saya nak tambah sikit pasal OCD ni. Okey, untuk faham perbezaannya, kita akan tengok OCD ni sebagai satu tabiat yang kekal, yang ritual, yang sedihnya tak semua pesakit OCD ni mempunyai kemampuan lah untuk diorang hentikan. So, orang OCD ni, diorang akan rasa gelisah seandainya diorang macam tak dapat lah penuhi kehendak minda diorang. So, diorang akan menyebabkan diri diorang rasa bimbang. So, inilah yang Afrina kata boleh lead to anxiety. Sedih kan? So, bayangkan orang yang ada OCD ni, macam mana diorang live their life. So, terseksa lah. So, nak kita cakap pasal perfectionist. So, untuk dibandingkan dengan OCD, okey lah, Afrina bagi contoh mudah. Kita nak drive kan. So, seorang yang ada OCD ni, dia ada tabiat dia sendiri. Yang mana dia akan masuk kereta, dia akan periksa, pasang enjin, buka aircon, nyalakan side mirror. So, dia tak puas hati, dia akan matikan enjin, lepas tu dia akan ulang benda yang sama. So, dah baca kat tadi, buat benda yang berulang kali. So, beza pula dengan perfectionist. Dia akan pastikan sesuatu tu, keadaan tu menepati kehendak diorang sebelum diorang start drive. So, diorang akan masuk kereta, check semua habuk, sampah dalam kereta. Diorang akan pastikan semua dalam keadaan teratur dan rapi. Akhir sekali, perfectionist atau OCPD ni boleh menjurus kepada OCD kalau kita tak terkawal. So, mungkin ia adalah petanda awal tau sebelum kita terkena OCD. So, korang bolehlah tengok video yang saya share ni. So, let's watch it. So, nampak kan? So, penyakit ni dia tak kira umur. Semua boleh kena. Akhir kata, mungkin ada setengah orang diseronok digelar perfectionist. Tapi, hakikatnya mengejar satu kesempurnaan tu menyebabkan seseorang tu sering menyalahkan diri sendiri.
Jadi janganlah kita meletakkan sasaran mustahil dikecapi yang cuba diyakini mampu dicapai. Gagal, so dari situ kita akan mula salahkan diri. Lepas dari situ juga bermula gejala yang tidak sihat. Hai, Assalamualaikum dan selamat petang. Saya Nurul Syahira akan membincangkan bersama-sama hari ini dengan persoalan, adakah anda mempunyai kecelaruan personality obsessive compulsive atau lebih dikenali sebagai OCD dan pengenalan bagi penyakit OCD. Sebelum itu, belum terlambat untuk saya mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Rayakan sebulan, ada open house ke tu? Yelah, kita kan dah endemik. Bolehlah kita berkunjung ke rumah saudara mahupun jiran. Baiklah, kembali kepada topik kita yang sangat menarik pada hari ini. Terdapat dua persoalan yang akan saya kupas pada hari ini. Jadi yang pertama, macam mana kita nak tahu kita ni, sama ada kita ni ada penyakit kecelaruan personality obsessive ini ataupun tidak? Baiklah, jika anda adalah seseorang yang sentiasa mempunyai keinginan untuk mencapai kesempurnaan serta cenderung mengawal persekitaran dan hubungan dengan orang lain secara berterusan, anda sebenarnya mempunyai ciri-ciri seseorang yang mempunyai penyakit OCD ni. Tapi jangan risau, anda perlu juga mempunyai lebih daripada 4 ciri-ciri yang saya akan sebutkan sebentar lagi. Yang pertama, terlalu fokus tentang perincian, peraturan, senarai dan susunan sehingga terlepas pandang kepada objektif utama dalam sesuatu aktiviti. Okey, yang kedua, terlalu berusaha untuk mencapai kesempurnaan sampai kita lewat ataupun lambat menyiapkan sesuatu tugasan. Baiklah, yang seterusnya, terlalu mementingkan pekerjaan dan produktiviti sehingga mengabaikan masa untuk diri sendiri, keluarga mahupun teman-teman. Baiklah, yang seterusnya, sukar untuk membahagikan tugas kepada orang lain bukan sebab mereka tak pandai buat kerja, tapi kerana kita bimbang orang lain tak mampu capai tahap yang kita inginkan. Kalau kita bagi tugas dekat orang, boleh kita turut menyenaraikan dengan terperinci apa yang kita nak dan apa yang kita harapkan mereka lakukan. Faham tak? Okey. Seterusnya, terlampau berpegang kepada moral dan etika serta patuh kepada peraturan tanpa pengecualian. Maksudnya, kalau macam orang tu ada masalah sikit pun, no excuse. Macam tu. Okey. Selain itu, sukar untuk membuang barangan yang tidak lagi digunakan kerana memikirkan bahawa ia mungkin berguna di suatu hari nanti. Contoh paling simple, kita ada dapat hadiah kotak. Dan kotak tu dah tak pakai dah pun, tapi kita still simpan sebab kita fikir maybe kita boleh guna akan datang. Okey, seterusnya, sukar untuk membelanjakan wang untuk diri sendiri atau orang lain kerana bimbang wang tersebut diperlukan untuk masa hadapan dan akhir sekali tidak fleksibel. Okey, cuba renungkan seketika. Adakah anda mempunyai ciri-ciri yang saya sebutkan sebentar tadi? Okey, jangan risau, bawa bertenang. Jika anda hanya mempunyai 1 atau 2 ciri sahaja, ia tidak dikira sebagai anda adalah orang yang mempunyai kecelaruan personality obsessive compulsive OCD, tetapi anda cuma mempunyai ciri-ciri atau dalam istilah sains kita gelar sebagai traits personality tersebut. Jadi adakah ini satu masalah? Tidak, ia tidak menjadi satu masalah jika ia tidak menjejaskan fungsi harian kita. Malah ia dapat membantu menguruskan aktiviti harian dengan lebih lancar. Okey. Bagaimana pula jika anda memenuhi kriteria diagnosa tersebut? Maksudnya ciri-ciri yang saya sebutkan tadi semua ada. Jadi jangan risau, terdapat rawatan seperti psikoterapi dan ubatan yang dapat membantu jika anda merasakan bahawa kecelaruan personality anda menjejaskan
fungsi harian serta hubungan anda dengan orang lain. Jangan ingat dia hanya melibatkan dengan diri kita je. Tengok pen tak teratur, kita rasa nak susun je. Dan kadang-kadang tu sebenarnya tanpa kita sedar, ia telah mengganggu hubungan kita dengan orang lain. Tak kisah sama ada rakan-rakan maupun keluarga kita. Baiklah, kita sudah pun tahu apa tanda-tanda orang yang mempunyai penyakit OCD. Jadi, kita bergerak kepada persoalan yang kedua, apa itu OCD sebenarnya? Jadi, OCD atau penyakit obsesif kompulsif adalah sejenis penyakit mental dan mempunyai dua komponen utama, iaitu obsesif pemikiran dan kompulsif tindakan. Okey. Masyarakat mengenalinya sebagai penyakit was-was kerana biasanya mereka yang mengalami penyakit tersebut seringkali mempunyai perasaan ragu-ragu sehingga melakukan tindakan yang sama berulang kali. Kajian di Amerika Syarikat menunjukkan bahawa kadar sepanjang hayat iaitu lifetime prevalence bagi penyakit ini adalah 2 atau 3% dari populasi. Baiklah, untuk pengetahuan semua, kebanyakannya berlaku pada usia muda di mana 2/3 daripadanya bermula sebelum usia 25 tahun, manakala cuma 15% sahaja yang bermula selepas usia 35 tahun. Lelaki dan perempuan, lelaki dan wanita mempunyai kadar yang sama untuk penyakit ini. Bagaimanapun, lelaki biasanya mendapat penyakit ini pada usia yang lebih muda serta mempunyai gejala yang lebih teruk berbanding dengan wanita. Hati-hati kaum lelaki. Cuba cek semula. Adakah anda mempunyai ciri-ciri yang saya sebutkan tadi? Baiklah, itu sahaja yang akan saya bincangkan. Seterusnya rakan saya pula yang akan menyambung perbincangan kita pada hari ini. Assalamualaikum, nama saya Nurul Diana Iwani binti Azlan. Pemikiran obsesif dicirikan oleh kriteria tertentu, iaitu pemikiran yang tidak rasional, imej atau idea yang berulang, tidak diingini serta mendatangkan rasa resah pada diri. Individu mengenal pasti bahawa perkara tersebut adalah berasal dari fikirannya tetapi tidak mampu mengawalnya. Pemikiran ini adalah sangat mengganggu sehinggakan individu tersebut melakukan tindakan kompulsif sebagai satu langkah untuk mengalihkan perhatian dari pemikiran tersebut. Kompulsif secara ringkasnya adalah desakan untuk melakukan sesuatu yang akan meringankan rasa tidak selesa akibat pemikiran obsesif. Contoh perlakuan kompulsif adalah seperti mencuci tangan berulang kali kerana beranggapan ia kotor atau memeriksa selak pintu berulang kali bagi memastikan ia berada dalam keadaan terkunci. Ada juga yang mengira sesuatu nombor berulang kali untuk memastikan bahawa bilangan yang dikehendaki adalah tepat dan menyimpan barang-barang yang tidak terpakai seperti surat khabar, bekas makanan atau baju-baju yang sudah buruk. Ramai juga yang mengambil wuduk berulang kali kerana berasakan bahawa masih belum sempurna. Penyakit obsesi kompulsif boleh menjejaskan fungsi harian individu. Ini disebabkan individu tersebut didominasi oleh pemikiran atau obsesi yang mengganggu diikuti perbuatan kompulsif secara berulang-ulang untuk mengurangkan keresahan yang dialami. Namun perbuatan itu hanya berkesan untuk sementara waktu kerana obsesi ini akan kembali dan dia terpaksa mengulangi perbuatan yang menghilangkan keresahannya. Disebabkan itu, ramai yang mengalami penyakit ini juga mempunyai kemurungan. Seterusnya, saya akan membincangkan tentang faktor yang mempengaruhi penyakit obsesif kompulsif iaitu OCD. Yang pertama, genetik atau keturunan. Genetik di sini bermaksud apabila adanya ahli keluarga terdekat seperti ibu, bapa, adik-beradik, malahan kembar dengan masalah OCD, maka risiko untuk terkena OCD adalah semakin tinggi. Yang kedua, organik. Biasanya timbul apabila pesakit otak terkait bahagian frontal iaitu depan seperti akibat strok atau tumor di bahagian frontal sehingga menyebabkan timbulnya kelainan struktur otak di frontal yang menyebabkan risiko terkena OCD semakin tinggi. Yang ketiga, trauma. Apabila seseorang mempunyai riwayat trauma atau riwayat pendarahan sewaktu kanak-kanak sehingga mengganggu komunikasi bahagian-bahagian otak sewaktu usia tumbuh sarai. Selain itu, personality. Mereka yang mempunyai personality obsesif kompulsif mempunyai risiko yang lebih tinggi.
Akhir sekali, konflik atau tekanan yang bermaksud mereka yang mengalami konflik atau tekanan yang berterusan dalam hidup. Seterusnya, komplikasi atau kesan OCD yang tidak dirawat adalah menyebabkan yang pertama, kebimbangan disertai dengan serangan panik. Panik adalah satu bentuk serangan yang datang dengan perasaan takut yang berlebihan terhadap sesuatu. Serangan panik yang timbul dapat disertai dengan peluh, sesak nafas dan terketar-ketar. Yang kedua, kemurungan. Kemurungan adalah merupakan sejenis gangguan perasaan di mana pesakit akan merasa sedih yang berpanjangan. Pada pesakit OCD, dikarenakan sering memikirkan dan mengganggu kehidupan seharian ataupun akibat gagal memenuhi obsesif, ia dapat menyebabkan kemurungan. Selain itu juga, masalah makan. Memandangkan sebahagian besar pesakit OCD mempunyai masalah makan dan sebahagian besar pesakit eating disorder mempunyai OCD, sukar untuk ditentukan yang mana satu penyebab asal di antara keduanya. Akhir sekali, Tourette Syndrome, iaitu merupakan gangguan neurologi yang disertai pergerakan berulang yang dipanggil tics. Antara jenis tics adalah mata berkedip berulang, batuk berulang dan setengah pergerakan wajah berulang yang tidak terkawal. Kemudian, bagaimanakah cara untuk mengobati dan mengatasi penyakit OCD ini? Rawatan utama OCD terdiri dari dua disiplin iaitu psikoterapi dan juga pengubatan. Psikoterapi pada OCD biasanya terdiri atas proses exposure and response yang mana pesakit akan didedahkan terhadap hal yang ditakuti atau dirisaukan secara sedikit demi sedikit dan kemudian diterapi dengan cara menangani situasi ini. Selain itu, pesakit juga akan dibekalkan dengan ubat makan berupa antidepressant. Persoalan seterusnya, bilakah kita perlu berjumpa dengan doktor sekiranya mempunyai OCD? Penyakit OCD biasanya akan mulai berasa risau dengan gejala yang dialami apabila terdapat gejala-gejala fizikal yang jelas seperti tangan atau kulit menggelupas akibat pencucian yang berlebihan. Masa yang banyak dibazirkan sehingga mengganggu pekerjaan atau ritual harian serta kerisauan dalam fikiran yang berlebihan sehingga mengganggu proses fikir dan pelajaran bagi pelajar. Kemudian, bagaimanakah cara untuk mendiagnosis penyakit OCD ini? Bagi mendiagnosis OCD, terdapat beberapa jenis pemeriksaan yang akan dilakukan seperti pemeriksaan fizikal bagi melihat dan melakukan pemeriksaan sesuai keluhan yang dialami oleh pesakit. Seterusnya, pemeriksaan laboratorium seperti pemeriksaan darah. Dan akhir sekali, pemeriksaan evaluasi psikologi biasanya dilakukan oleh doktor pakar yang boleh mendiagnosis penyakit ini. Selain itu juga, doktor sering mendiagnosis OCD berdasarkan simptom-simptom yang pesakit gambarkan. Doktor juga akan menjalankan pemeriksaan klinikal untuk menyisihkan sebab-sebab lain dari simptom-simptom pesakit. Doktor juga mungkin menjalankan penilaian psikologi. Dalam kaedah penilaian psikologi, doktor boleh menyemak status pesakit mental dengan memerhati penampilan, sikap dan bertanya tentang fikiran, mood, paranoia, halusinasi, ketagihan penyalahgunaan bahan dan keupayaan untuk keganasan atau bunuh diri. Selain itu juga, penyakit OCD boleh dirawat dengan terapi perilaku kognitif. Jika anda sering mempunyai pemikiran negatif, ini boleh menyebabkan anda mengalami gangguan mental dalam jangka masa yang panjang. Terapi kognitif dapat membantu anda untuk mengenal pasti tabiat-tabiat yang dilakukan secara sedar yang menyebabkan pemikiran itu berlaku. Selanjutnya, terapi tingkah laku dan panduan latihan akan membantu anda untuk mengenal pasti tabiat lain bagi mengelakkan pemikiran negatif. Apabila cara pemikiran anda berubah, itu bermakna simptom-simptom telah berjaya diatasi. Jadi, jika anda mengalami gejala-gejala penyakit ini, anda boleh mendapatkan rawatan susulan di hospital yang menawarkan perkhidmatan psikiatri. Rujukan kepada perkhidmatan psikiatri boleh dibuat oleh mana-mana klinik kesihatan atau klinik swasta yang berhampiran. Rawatan serta pengesanan awal dapat membantu merawat penyakit ini dengan lebih berkesan.